Salam sejahtera. Saya Puan Zainab binti Ibrahim. Saya dari Sekolah Methodist Wesley Kuala Lumpur International. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah kita akan fokus kepada beberapa tajuk penting bagi karangan bahagian A dan juga bahagian B. Okey, fokus yang kedua ialah teknik penulisan pendahuluan. Seterusnya, kita akan lihat teknik penulisan isi karangan. Dan yang terakhir, kita akan lihat teknik penulisan penutup karangan. Okey, kita lihat tajuk yang pertama. Okey, untuk karangan SPM, kebanyakan tema yang dikeluarkan meliputi tema-tema yang ada dalam buku teks tingkatan 4 dan juga buku teks tingkatan 5. Jadi di sini cikgu akan kongsikan beberapa tajuk penting untuk bahagian A dan juga bahagian B. Okey, kita mulakan tajuk penting bagi bahagian A. Okey, antaranya ialah masyarakat penyayang. Yang kedua, gaya hidup sihat. Seterusnya ialah koperasi sekolah. Okay, tajuk yang keempat, pembelajaran dalam talian. Okey, kemudian kita ada tajuk kesukarelawanan dan resume. Itu bagi karangan bahagian A. Manakala karangan bahagian B pula, cikgu berkongsikan kepada pelajar 7 tajuk yang agak penting. Yang pertama, tema alam sekitar. Yang kedua, penyakit berjangkit, semangat patriotisme, masalah sosial dalam kalangan remaja, teknologi maklumat, perniagaan dalam talian dan juga keselamatan jalan raya. Tapi cikgu ingin kongsikan dengan calon, kita janganlah terlalu fokus pada topik-topik ini hanya cadangan sahaja. Namun pelajar mesti cuba kembangkan idea, pemikiran, buat persediaan untuk kesemua topik ataupun tema-tema yang ada dalam buku teks. Kebanyakan tema yang ditanya mungkin ada berkaitan dengan isu-isu semasa juga. Okey, seterusnya. Karangan merupakan bahagian yang paling penting untuk kita memperoleh isi. Karangan ada ditanya dalam kertas 1, 2 bahagian iaitu karangan A dan juga karangan B. Kedua-dua karangan ini merangkumi markah keseluruhan 100 markah. Iaitu 30 markah disumbangkan oleh karangan A dan 70 markah disumbangkan melalui karangan B. Jadi kedua-dua karangan ini sangat penting untuk memastikan calon mendapat markah yang baik untuk keseluruhan subjek bahasa Melayu lah. Okey, bahagian pemerengganan karangan, cikgu cadangkan pelajar menggunakan 5 perenggan untuk bahagian A, karangan A dan 6 perenggan untuk karangan B. Untuk jumlah markah, cikgu memberikan cadangan kepada pelajar untuk menulis 4 ayat untuk perenggan pendahuluan dan juga perenggan penutup. Manakala bagi perenggan isi, dicadangkan kepada calon untuk menulis 5 ayat bagi setiap isi. Bagi karangan B pula, cadangan untuk jumlah ayat bagi setiap perenggan ialah 6 ayat untuk pendahuluan serta penutup dan perenggan isi dicadangkan calon menulis 8 ayat masing-masing. Namun demikian, calon boleh secara boleh menambah, mengubah suai jumlah ayat mengikut kesesuaian. Mungkin ada antara isi yang mempunyai lebih daripada 8 ayat, calon boleh memberikan penambahan. Okey, hari ini cikgu akan berkongsikan satu contoh soalan karangan dan bagaimana melalui soalan ini kita boleh aplikasikan teknik-teknik untuk menulis setiap bahagian. Okey, contoh soalan ialah usaha memperkasakan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan remaja. Soalan ini mungkin boleh ditanya kepada
calon melalui soalan A ataupun soalan B. Jadi sangat penting untuk calon memahami kehendak soalan. Okey, seterusnya kita akan fokus kepada bahagian yang pertama, iaitu teknik penulisan pendahuluan. Okey, seperti mana yang calon ketahui bahawa dalam penulisan karangan, bahagian pendahuluan sangat penting kerana pendahuluan akan memaparkan sejauh mana keberkesanan karangan masing-masing. Okey, dalam pendahuluan kita ada 3 item yang utama. Okey, iaitu pertama ialah tema, item kedua ialah isu dan item yang ketiga ialah arahan soalan. Pastikan calon memenuhi ketiga-tiga item supaya penampilan karangan masing-masing dalam bahagian pendahuluan boleh dilihat dengan jelas. Okey, mari kita sama-sama lihat apakah yang penting bagi bahagian pendahuluan. Okey, kita mulakan pada bahagian pertama, iaitu bahagian tema. Tema ialah elemen yang sangat penting. Apa yang perlu ditulis oleh calon dalam bahagian tema pendahuluan karangan kita? Kita boleh berkongsi dengan pembaca tentang apa. Contohnya, apa maksud bahasa kebangsaan? Okey, mungkin idea yang seterusnya, calon boleh menulis siapa. Siapa yang menggunakan bahasa kebangsaan, di mana, bila penggunaan bahasa kebangsaan itu diaplikasikan. Okey, calon boleh memilih sama ada menggunakan 1-2 ayat berdasarkan keperluan karangan masing-masing. Sama ada karangan A maupun karangan B. Kemudian untuk bahagian kedua pendahuluan, iaitu bahagian isu, calon boleh memilih beberapa idea untuk ditulis sebagai ayat-ayat isu. Sebagai contoh, kita mulakan idea bagaimana situasi semasa berkait dengan tema. Contohnya, penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan remaja atau dalam kalangan murid. Bagaimana penggunaannya? Adakah bagus? Adakah menunjukkan satu fenomena yang mungkin perlu diberi perhatian? Yang kedua, mungkin kita boleh selitkan isi apa punca situasi itu berlaku. Dan yang berikutnya, mungkin kita boleh menyelitkan idea kesan sekiranya penggunaan bahasa kebangsaan tersebut tidak diberikan perhatian. Bahagian terakhir untuk pendahuluan kita iaitu bahagian arahan. Okey, calon selalunya kurang memberikan penekanan kepada bahagian ini. Okey, cikgu ingatkan kepada semua calon, bahagian ini sangat penting kerana melalui arahanlah pembaca ataupun pemeriksa dapat memastikan apakah perkembangan isi yang akan ditulis ke dalam karangan anda. Jadi, kita boleh pastikan karangan kita menghala kepada isi-isi yang bersesuaian. Jadi, bahagian arahan ini cikgu suka namakan sebagai hala tuju karangan. Okay. Bahagian kedua iaitu bahagian isi-isi karangan. Okey, di sini cikgu nak maklumkan kepada calon, sekiranya calon mempunyai keselesaan untuk menulis dua isi bagi karangan A ataupun 3 isi, bergantung kepada kebolehan calon menulis. Begitu juga dengan karangan B. Calon dinasihatkan untuk menulis 4 perenggan isi. Jadi apa yang penting untuk kita tulis dalam perenggan isi? Okey, setiap ayat yang ada dalam perenggan-perenggan isi mempunyai tanggungjawab, mempunyai tugas masing-masing. Okey, lebih kurang kita ada 5 ayat untuk karangan A dan untuk karangan B calon boleh menulis sehingga 8 atau 9 ayat. Apa yang ada dalam penulisan perenggan isi? Kita ada I, M, ba, si,
K dan UP. Imbakuk, imbakcuk. C boleh berada di mana-mana bergantung kepada keselesaan murid menjawab. Jadi apakah imbakcuk? Jadi calon sila kuasai teknik ini supaya semasa menulis karangan, terutamanya dalam peperiksaan, calon akan mempunyai idea yang lancar semasa menulis. Okey, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan imbakcuk. Okey, bagi yang pertama, I. I merupakan ayat pertama dalam setiap perenggan isi. Okey, sangat penting ya ayat I. Calon boleh memberikan pengubahan idea sama ada nak memulakan ayat isi anda dengan memulakan penanda wacana, arahan soalan ataupun isi. Calon boleh mengolah setiap perenggan isi asalkan ayat I mempunyai ketiga-tiga elemen tersebut. Apa elemennya? Penanda wacana, arahan soalan dan isi. Okey, ayat yang seterusnya ialah ayat mengapa. M untuk mengapa. Sebagai contoh, sekiranya kita memberikan cadangan langkah pihak sekolah. Jadi kita kemukakan ayat mengapa pihak sekolah penting. Jadi calon mungkin boleh memberikan idea pihak sekolah penting kerana murid banyak menghabiskan masa mereka di sekolah dengan pelbagai aktiviti. Jadi ayat M boleh ditulis mengikut teknik yang difahami oleh murid. Okey, seterusnya bagaimana. Ayat ketiga ialah ayat untuk merujuk bagaimana. Bagaimana perkara itu boleh diaplikasikan. Okey, bagaimana sekolah boleh melaksanakan. Okey. Ayat keempat ialah ayat C. C untuk contoh. Jadi murid boleh memberikan beberapa idea contoh bagaimana remaja boleh digalakkan untuk menggunakan bahasa kebangsaan melalui usaha pihak sekolah. Contohnya, pihak sekolah boleh menganjurkan pelbagai aktiviti seperti pertandingan ucapan, pertandingan syarahan dan sebagainya. Okey, ayat yang keseterusnya ialah ayat K. K untuk kesan. Okey, kesan maksudnya apabila usaha tersebut dilaksanakan, apakah impact, apakah kesan. Jadi murid-murid mungkin akan mempunyai minat untuk menggunakan bahasa kebangsaan dengan lebih luas. Bukan sahaja di dalam kelas bahasa Melayu, malahan juga di luar kelas. Untuk ayat yang seterusnya ialah ayat U. U bermaksud ungkapan. Ada beberapa pilihan calon boleh menggunakan ungkapan dalam menyampaikan isi karangan mereka. Contohnya menggunakan peribahasa, slogan, perumpamaan ataupun kata-kata hikmat. Okey, selalunya cikgu nak berikan penekanan di sini, calon dinasihatkan semasa menggunakan ayat ungkapan, ayat yang ditulis mestilah ayat yang diselitkan ke dalam ayat yang lengkap, bukan ayat tergantung. Sebagai contoh ya, ibu bapa mendidik anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, bahagian terakhir dalam ayat isi kita ialah ayat penegas. Ayat penegas ialah supaya kita merumuskan keseluruhan perenggan isi kita. Jadi kita berikan penegasan semula. Jelas bahawa melalui usaha pihak sekolah, penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan remaja dapat dipertingkatkan. Bahagian yang seterusnya ialah teknik penulisan penutup. Okay, penutup karangan merupakan satu bahagian yang agak penting juga. Jadi janganlah kita menulis karangan dengan
baik dengan seimbang, tetapi penutup kita tidak memberikan penekanan kerana penutup juga sangat penting untuk melengkapkan karangan kita. Jadi untuk memudahkan pelajar, cikgu akan kongsikan apakah elemen yang perlu dimasukkan ke dalam penutup. 3 elemen yang utama ialah kecaha. Ke ialah untuk bahagian kesimpulan, ca untuk cadangan, manakala ha ialah harapan, kecaha. Jadi di sini cikgu menambahkan sedikit elemen kepona caha. Mungkin murid bila mendengar formula begitu mungkin akan menarik perhatian dan senang untuk ingat. Jadi dalam penutup karangan kita, sama ada kita menulis 4 ayat untuk karangan A ataupun mungkin 7-8 ayat untuk karangan B. Jadi 3 item ini mesti ditulis. Ke untuk kesimpulan. Cikgu cadangkan calon menulis pendapat peribadi berkenaan dengan tajuk karangan. Kemudian tulis ayat untuk memberikan positifnya sekiranya cadangan-cadangan itu dilaksanakan. Untuk ayat yang berikutnya negatif. Sebaliknya, jika usaha itu diabaikan, jika murid tidak menitik beratkan penggunaan bahasa kebangsaan, apakah kesannya? Okey, bahagian yang kedua ialah bahagian cadangan. Untuk cadangan ini, murid mungkin boleh memberikan ayat idea pertama, cadangan kepada pihak sasaran. Sebagai contoh, dalam soalan kita, pihak sasaran ialah remaja ataupun murid. Jadi, apa cadangan murid? Kemudian, cadangan juga mungkin boleh diberikan untuk pihak-pihak yang lain. Contoh, ibu bapa, pihak kerajaan. Okey, dan yang terakhir ialah harapan. Apakah harapan kita terhadap isu tersebut? Apa yang perlu kita fokuskan? Apa jaminan kita untuk masa hadapan? Okey, di sini sekiranya calon dapat menyelitkan satu lagi mungkin ungkapan menarik yang berkaitan adalah digalakkan. Okey, cikgu rasa itulah sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jadi cikgu harap pelajar mungkin ada banyak sumber. Jadi gunalah mana-mana sumber, mana-mana formula yang sesuai, asalkan dapat membantu calon untuk menulis dengan lebih mudah dan lancar semasa peperiksaan. Cikgu ucapkan selamat maju jaya.